Ya, Ustaz. Okey, selamat petang. Salam perpaduan, salam tiga bangsa bersatu dan salam brotherhood, right? Thank you yang nak join live saya tadi, thank you so much. Okay, hari ni kita nak share sedikit tentang isu isu Along atau lebih dikenal dengan cuti haram, cuti haram Along, alright. Jadi hari ni saya akan share sedikit dan saya akan bongkarkan sedikit tentang mereka membuat perbuatan lah, macam-macam lah, okey. Dalam minggu ni saja, okay, saya telah terima dua aduan atau dua laporan, dua aduan daripada kes cuti haram ni lah. Sama. Jadi hari ni kita nak share sedikit di sini pasal isu tentang cuti haram dan juga kita nak tanya pandangan masyarakat ataupun rakyat Malaysia kita, di mana anda boleh bagi pendapat anda apa yang kita boleh mengatasi masalah-masalah cuti haram ni, alright? Apa yang kita boleh lakukan. Jadi kita share sedikit lah. Hari ini kita share jadi macam-macam sikit. Okay. Sebelum tu saya nak mengucapkan sekali lagi kepada semua rakyat Malaysia kita yang akan menyambutkan kemerdekaan kita. Long Tiger bisa tak tahu Long Tiger lah, itu dah habis bisa kemerdekaan kita. So jadi saya ucapkan kepada seluruh rakyat Malaysia selamat menyambut hari kemerdekaan kita yang tidak akan tak lama lagi, dalam masa sehari lagi besok dah Eve Merdeka, right? Jadi kita menyambut merdeka ni, jadi kita semua happy kan, negara kita, alright. So hari ni saya nak share sedikit tentang Along, di mana dua kes ini yang berlaku adalah satu di Pahang, satu di Johor. Kedua-dua ni pun mereka ni adalah ahli dalam NGO saya, right? Mereka semua ada ahli di NGO saya. Okey, sebelum saya nak mulakan cerita, lama tak nampak abang. Saya akan kasih mata lah. Nampak sangat. Lama tak nampak bang, nampak makin kurus sekarang. Alamak, 3 hari dah saya dah buat live, 3 hari sama juga. Okey, thank you. Okey, isu yang hari ni saya nak share isu Along. Okey, satu kes yang berlaku di Pahang hari ni saya telah terima, dan lagi satu kes di Johor Bahru. Johor Bahru pun. Kedua-dua mereka ni adalah ahli dalam grup saya lah, grup NGO saya, dan mereka dalam gabungan NGO saya. Mereka bersama saya. Okey. Jadi hari ni saya nak share ini, nak bagi alert kepada seluruh warga negara kita, jangan terpedaya dengan si Jerong ni. Si Jerong Along ni, di mana mereka semakin berluasa di social media, okey, di social media, dan juga mereka selalu berluasa di mana-mana tempat. Jadi hari ni kita nak share pasal ni, dan anda tengok caption saya, Along ataupun cuti haram, alright. Hai Joseph, semoga sihat dulu. Okey. Sebelum saya nak pergi ke cerita Along ni, dan saya ada recording, saya akan share sedikit recording dan voice note yang saya telah tadi ada hubungi pada mereka, dan mereka macam mana mereka bawa ugutan semua, alright. Satu ini adalah mangsa, adalah wanita, juga ahli dalam pertubuhan saya, iaitu Women Wise punya. Okey, lagi satu lelaki yang maksud Johor, khusus kawan saya. Tapi kita pun dah cuba nak perangkapkan balik Along, tapi mereka tak nak datang, mereka tak nak muncul. Jadi ini saya nak bagikan kepada semua orang tahu, jangan terpedaya dengan iklan-iklan mereka. Sekarang ni mereka pandai, mereka gunakan logo bank. Mereka cakap nak bagi business loan lah. Mereka boleh buat surat bank tau, surat bank. Mereka dah boleh buat surat bank. Iran punya, moga berusaha. Saya thank you for semua. So mereka boleh buat. Ini yang kawan saya yang terima, dia siap buat surat bank. Saya akan tunjukkan. Mereka, alamak, itu dalam telefon saya pula, right? Tapi anda beritahu lah, mereka cakap nak buat business loan. Mereka akan carikan peniaga-peniaga kecilan. Sebelum ni saya ada share tentang Akta 39C, Akta 39D. NGO baik buatlah tentang Along di FB. Dia baik buatlah tentang Okey, tentang apa yang semalam saya share itu pun satu isu. Alright, hari ni pun kita pergi ke kes Along. Alright. Jadi saya nak bagi sini penerangan sikit, jangan terpedaya dengan apa mereka punya apa orang kata,
iklan mereka dengan cakap-cakap manis. Mereka cakap okay, you kena buka account bersama kita lah, nanti kita akan buat satu, you bayar saya berapa ni, macam saya akan refund you balik ni, macam lepas tu you angkat balik duit dia. Ini ada satu perangkap tau. Ni ada satu perangkap. Ani itu perempuan, seorang perempuan yang telah kena. Itu adalah ahli dalam grup saya. Tapi kami juga dia sebagai ahli, jadi kita pun telah ikut prosedur lah. Ikut prosedur, saya dah panggil dia pergi buat report polis. Alright, pertama first kali kita kena buat report polis. Alright, bila anda layan dengan dia, ugutan mereka dengan cara-cara percakapan mereka, anda akan jadi masalah. Bila anda dah takut dengan dia orang, mereka akan pegang anda dah. Okay, so jangan terpedaya dengan mereka yang takut, dan jangan takut pada ugutan mereka. Alright, kita ada pihak PDRM di sana, jadi anda boleh terus pergi buat laporan polis. Buat laporan polis yang anda telah diugut ke apa, dibuat ke, buat laporan polis. So senang. Pihak PDRM nak buatkan kerja untuk jadi mereka ni semua sindiket. Sindiket ni semua mereka takkan datang muncul, takkan tunjuk office, takkan bagi tahu mana mereka main lokasi ke apa. Mereka semua cakap dah siap. Nanti saya akan play sedikit voice note. WhatsApp ada sikit lah, ada voice note, ada panjang sikit, tapi saya akan playkan satu by satu. Anda boleh dengar macam mana perbualan saya dengan dia, dengan Siti Haram tu. Right, I just okay, thank you. Tak sihat ke bang lagi mana tu? Tak ada, bukan tak sihat, saya okey juga. Right, kita tukar sikit lah. Dah makin tua dah, kita kena jaga badan lah, kesihatan lah. Right, so jadi saya akan share sekarang. Justin, can you bring the thing? Sebab tadi saya keluar setara phone, tak ada cara charge kan. Pasal saya kena bagi charge sekejap. Open dah kawan. Okay, jom kita dengar sedikit sebelum tu kita pergi. Tu anda boleh bagi komen anda lah. Alright. Ini permulaan daripada permulaan saya cakap dengan dia dalam WhatsApp daripada permulaan buat pinjaman loan ni Lu jangan tahu lah. Mesti ada orang nampak dia mari cari saya. Boleh komen ni ada dengan pop. Apa orang mau cari sama you? Apa you ada buat salah kah? You cari saya mau buat loan saja atau apa? Siapa yang panggil mari? Kita mau bincang sama you saja mah. Mau bincang sama you, mau tanya sama you saja mah. Mau jumpa sama you saja mah. Bukan susah sangat mah. Justin, can you open keypad lock? Justin, keypad. It lock just unlock tadi. Ya. Okay, mana You cari saya mau buat loan saja atau apa? Siapa yang panggil mari? Kita mau bincang sama you saja mah. Dengar dulu bincang sama you, mau tanya sama you saja mah. Mau jumpa sama you saja mah. Bukan susah sangat mah. Lu kenal Zainuddin kan? Zainuddin ada kenal kan? Sekarang ni kita mau settle tu duit lah. Mau jumpa sama you saya. Kita jumpa direct, kita bayar direct sama you mah. Okay, saya apa? Cari sama you, saya mau settle 5 duit lah. Yang tadi you cakap ada itu Zainuddin mau bayar you 2,000 kan? Itu duit mau settle sama you kasih. Okay. Saya sekarang bagi account you, sekarang masuk bank saya. Account lah? Apa mau pakai account? You bagi office my location lah. Saya pun dia mau bincang sama saya tu bang. Jadi saya datang gerai, saya mau tahu lah itu betul dia mau kasih sama you ke sama siapa. Betul tak? Sebab saya dengar you hantar, you bayar lagi 2,000 sama orang kasih orang India, you mau panggil dia cari sama dia. Apa sah you mau abang bayar duit? Tapi abang bayar duit punya. Tayo, tapi abang bayar duit punya. So you mau rugi bayar duit. Kita datang jumpa sama you lah direct. Senang mah kita cerita. You mau cari dia susah bayar si orang 2,000, 3,000. Saya datang jumpa sama you direct lah. Kita duduk boleh bincang mah. Sebab saya pun mau bayar duit hasil habis sama you. Ini cakap tak perlu bincang lah. Ipoh. Boleh mati lah. Ya kah? Lu panggil saya pergi mati kah? Lu cakap you hantar orang ni semua, you boleh cari orang ke apa. Kita cakap kita mau datang jumpa you pun, you pun tak berani mau keluar. Macam mana kita mau jumpa sama you cakap sama saya? Bagilah mau office man location ke apa ke. Boleh kita duduk minum teh. Boleh bincang mah, tak ada hal mah. Mau call pun tak mau jawab, call pun tak boleh angkat.
Apa bikin bagi cakap mau viral perempuan punya gambar semua. Tak ada guna mah hantar gambar perempuan semua viral. Tapi you cakap mana you bagi location, saya terus mari kita bayar cuma duit. Dapat lebih charge berapa pun dapat. Sebab saya tengok saya dengar you 5 minit lambat you mau charge 2,000 interest kan. Boleh mah Taiko, kita boleh kasih sama you mah, tak ada hal mah. Dia hanya 5 minit 5 minit dia lewat bayar. Alright, boleh dengar apa yang itu voice note boleh dengar orang 5 minit lewat 5 minit punya lewat dia kena bayar RM2,000. Alright. Kita punya apa maksud sudah banyak handsome lah bro. Alamak, thank you. RM2,000 kerana lewat RM5. Wah, ini berapa kali ganda yang dia ramai interest saya pun tak tahu lah. Berapa kali ganda tak tahu. Kita dengar lagi. Saya mau bayar cash lah. Saya tak ada pandai pakai itu account semua, mau tekan pergi masuk transfer semua saya tak ada pandai punya. Saya tak ada sekolah punya orang lah, tapi saya mau bayar cash saja saya dah. Saya bayar cash, you sign itu, saya mau voucher sajalah, boleh? Gila saya call you. Saya tadi baru call you mah, you mau saya CDM semua tak tahu lah bos. Kita mau bayar jumpa sama direct bayar mah. Lu jangan apa maksud saya, you po saja, you po. Apa saya mau po. Tak apalah, ini malam kan. Tak apa saya mau saya tunggu mana ni malam. Ni malam kita mau tunggu mana. You mau mari ni malam jumpa kah? Tak ada hal punya Taiko, ni mari saja. Kita mau bayar sama you, mau mari jumpa sama, mau bayar, mau settle ni bayar-bayar, you pun cakap ni macam sama saya. Apa macam saya mau buat, dia cakap malam mau marilah. Telefon you pun cakap malam mau mari. Apa pergi mau malam mau mari? Malam orang mau tidur lah. Okay. Saya mari malam, ditunggu Jangan maksud saya, kalau bayar, sekarang kasih bayar lah. CDM pun tak tahu apa lancar, transfer online pun tak tahu matilah. Jangan maksud saya. Saya cakap dengan dia, tak apa, sekarang ni saya datang jumpa you bayar cash. Saya datang terus jumpa you bagi mau office my location lah. Okay? Kenapa you nak pergi gambar, viralkan gambar seorang ibu tunggal yang di mana kau nak viralkan gambar dia ada beranak tu, okey, tapi yang ibu tunggal tu dia bersama saya dalam NGO saya, dia bergabung dengan dia ahli dalam NGO saya. Jadi saya terpaksa kenalah saya kena turun untuk NGO bila saya ahli ada masalah. Alright. Jadi saya cakap dengan dia, saya tepat kita datang bayar you terus. You bagi location, bagi tempat you yang mana berada, kita boleh datang bayar terus. Dia tak nak bagi location, dia tak nak bagi. So ini dia cerita semua. Bayar, sekarang kasih bayar lah. CDM pun tak tahu apa lancar, transfer online pun tak tahu matilah. Malam mari Apa siang jangan tak ada masalah you. Malam rumah tidur mah. Boleh datang siang sikit lah. Sun. Sekarang pun boleh. Ini kes Along. Location lah, apa you mau mari kita cari, kita susah lah. You pun rugi bayar duit mau mari cari kita. Kita terus mari sana lah sekarang. You bagi location sajalah. Sumpah, jangan risau, you tunggu. Ayah, Taiko, you mau cakap supaya ini macam kotor lah, you mau bagi saya pergi mati Saya pun tak mau cakap dia macam telefon lah, WhatsApp. Saya hormat pada orangnya. Kita bagi hormat pada orangnya. Faham kah? Cakap telefon siapa pun boleh cakap besar macam besar sangat boleh cakap. Kita face to face jumpa cakap lah Taiko. Lu tak tahu kita mesti nak orang semua tidur, mesti macam mau kerja dia mah. Dia pinjam dalam 2,000. Ya. Kesian lah, mampus lah kau. Ya. Okey lah. Saya pun tak tahu you tak berani mau kasih location pun apa. Saya pun tak tahu you takut apa. Kita mau bayar sama you cash mah. Cash saya bayar mah. You hormat saya sama hormat you lah. Saya bagi kau sekarang kasih bayar lah. Senang. Kalau bayar saya panggil you bapa sekarang. Ini hari saya dapat 2K. Panggil cara ni cakap sikit dah. You mesti mati dengan dia. Tunggu. Sampai urut dah, mesti mati miau. Ya kah? Tak dapat 2K kasi mati. Saya tu saya mau bayar cash, you cakap tak mau dengar. Saya mau bayar cash, you tak mau dengar. After you tak ada office kah bos? You bayar duit ada tak ada office kah? Ayo, saya takut lah. Di tengah malam lah ya. Saya takut. Ayo. Jalur ni masih mati miau. Takut dah. Ayo. Berani sangat dia. Saya bukan cakap apa. Saya tahu you memang berani ni orang. You memang Taiko besar.
Along mah, orang dengar nama ayat Along so takut mah. Tengok saya cakap sama you pun salah kaki pun so goyang oh. Lutut pun so goyang oh. Betul tak? Tapi saya mau datang settle you sama you, jumpa sama you after kita mau bagi location. You bagi location, you mau office my location mah. Saya datang terus bayar you office, saya jumpa saya Tak tahu lah bro Amir. Dia face to mana face ya? kita duduk. Saya mau jadi ima kawan mah. Dia tak nak bagi location. Pakai CDM lah, bayar kes pakai CDM lah. Tak tahu lah, langsung pun tak tahu mana bodoh lah kau. Dipanggil dengan bini jahat aja juga lah, macam mana pakai CDM. Ya, itu senang aja. Itu budak kecil pun boleh buat tau. Di sudah tua pun tak tahu, kesian lah kau. You faham bahasa Melayu ke tak faham? Saya sudah cakap, malam masih jumpa. Okey lah, malam jumpa, tak apa malam jumpa lah. Malam pukul berapa itu? Taylor. Malam pukul berapa? Bagi tahu jam lah, pukul berapa berjumpa. Kot saya kita orang tidur awal ke apa kah? Kalau you cakap jam, kita boleh tunggu sama you lah. You bagi tahu lah, you mau you suka apa? Kopi kah, teh kah? Saya kasih semua siap sedia lah. So cakap, saya sekarang langsung 1 sen pun tak mau sekarang. Saya mau jalani punya tangan aja. You pun jangan tanya saya pukul berapa datang. Jangan tanya sekarang. Dia masih kena punya. Sebab saya sudah bayar itu orang India 2,000 untuk palang dia. Okey ya? So cakap. Okay, dengar ni sekali lagi ah. Saya play lagi sekali ah. Tengok apa dia cakap ah. Cakap, saya sekarang langsung 1 sen pun tak mau sekarang. Saya mau jalani punya tangan aja. You pun jangan tanya saya pukul berapa datang. Jangan tanya sekarang. Dia masih kena punya. Sebab saya sudah bayar itu orang India 2,000 untuk palang dia. Okey ya? So dia sebayar RM2,000 untuk parang dia tangan. Dia nak tangan dia. So dia tengah beritahu saya lah. Alright. Tengok berapa dia orang punya keberanian dia orang. Saya 2,000 saja. Kita sikit aja mana tu. Mana banyak. Ya. Dia masih kena. Saya mau dia tangan aja. Dia punya kurang aja sama saya sekarang. Ya kah? Bayar 2,000. You minta sama dia tambah 2,000 lewat punya bayaran 2,000. Tapi sekarang you minta tangan dia, you bayar lagi 2,000. You rugilah macam 4,000 so rugilah. Lebih baik pasal saya cakap saya datang terus kasih bayar sama you. Sekarang you cakap malam pun you tak cakap berapa hari. Ayo Taylor, tak apalah Taylor. Saya tunggu you malam lah. Jangan lupa dalam hari tau, you mesti mau mari tau. Jangan dalam hari Saya tunggu sama you. Mana ada rugi. 2,000 sikit aja tak ada banyak lah bro. Ayo. Itu mula nanti siapa ya. Saya send dulu video bagi you tengok. Apa kita siapa. Okey ya. Malam aja. Jangan risau. Boleh. You send video bagi saya tengok. Boleh. Terahannya. You send video bagi saya tengok. Jangan lupa tau. Bagi saya send video. You panggil channel ni jangan sembunyi tau. Jangan takut. You pun lupa. Jangan lupa bagi tahu dia. Jangan sembunyi ya. Kalau dia sembunyi, hilang orang. Okey. Tak ada video tengoklah nanti. Saya pun tunggu sana lah. Tak apalah, apa dia mau sembunyi. Sekarang saya bawa dia mari office. Lu bagi location sekarang saya bawa. Saya ada berani mi orang. Saya bawa dia sekarang mari jumpa sama you. You bagi location, you ada berani kah? Tak ada kan, malam kan. Lu berani malam kan. Tak apa, malam kita tunggulah. Lagi apa saya takut. Saya buat live kasih you. Saya kasih buat live. Kasih satu Malaysia tengok lu siapa. Betul tak? Ya, you susah lah. Okey lah, jangan masa saya. Saya mau kerja nanti. Okey. Jangan buang masa you lah. Saya bukan mau buang masa you mah. Saya pun ada kerja mah. Saya mau bayar cuma duit, saya mau bayar settle 5 duit baik-baik saja mah. Lu cakap saya suka, you macam dia dengar suka budak 2 tahun tadi kan yang budak tahu tak? Saya mana kecil pun 2 tahun dia pun ketawa sana dulu tepi sana dulu ketawa. Dia dengar lu cerita semua. Dia ketawa tengok. Apa saya boleh buat? Okey. Jangan buang masa you. Inilah saya dengan dia dialog. Okey. Ini mangsa telah buat report report polis. Right? Report polis ada di sini. Alright, saya bagi tahu nombor dia sekali nombor yang Cina tu nombor Along tu Okey. Saya baca sikit report Pada 20 hari bulan 8 jam lebih kurang 10 pagi semasa di rumah alamat tak boleh cakap lah. Okey. Temeloh Pahang. Alright, dapat pesanan mesej dari aplikasi WhatsApp dari nombor
Dari nombor Along punya nombor 017 76 23617 yang mengaku dari pihak pinjaman peribadi dan menyangkakan saya adalah berminat atau tidak, dan saya berminat dengan pinjaman tersebut. Kemudian dia meminta saya berikan maklumat peribadi saya kepadanya dan saya memberikannya. Kemudian dia memberikan saya dokumen pinjaman peribadi tersebut dan saya memberikan maklumat akaun bank milik saya. Selepas setengah jam dia memasukkan duit ke akaun saya sebanyak RM 1,600. Kemudian dia memberikan saya tarikh 5 hari saja. 5 hari saja sekali untuk membuat bayaran. Okey, untuk membuat bayaran sebanyak RM 1,000 kepada akaun bank pihak pinjam peribadi tersebut. Dia akaun number CIMB 7637214015. Sajidin Muhammad. Tengok nama akaun semua dia guna nama Melayu. Ni nama Melayu ke atau nama Bangla ke atau Pakistan ke, kita tak tahulah. Dia gunakan nama. Melalui mesin ATM stesen minyak, address sama cakap, pada 38 jam lebih kurang 12.42 tengah hari. Saya membuat bayaran sebanyak RM 1,600 ke akaun pihak peminjam tersebut melalui mesin ATM CIMB Bank, kawasan tu, Jalan Tut. Kemudian dia memberitahu saya untuk membuat penambahan bayaran lagi sebanyak RM 2,000 ke akaun yang sama kerana lambat membuat bayaran yang sebelumnya. Saya enggan membayar bayaran tersebut dan dia menghantar pesanan kepada saya dengan membuat ugutan tangkapan kepada saya dan ahli keluarga saya. Tujuan saya datang ke balai untuk buat laporan takut terjadi apa-apa. Okey, itulah kemudian hari. So inilah dia. Along. Okey, ini report dia. Report polis dia. Okey, so ada report polis. Okey, inilah cara mereka untuk membuatkan orang susah. Di mana lewat 5 minit setengah jam mereka nak bayar RM2,000. Late charges RM2,000. 5 minit saja lewat RM2,000. Alright, kalau tak ada bayar, dia akan viralkan gambar mangsa. Okey, gambar mangsa. Yes, Eva. Sorry, line sangkut-sangkut. Line sangkut-sangkut. Ya ke? Line you ke line saya? Saya pun tak tahu lah. Line saya tempat sebab saya pakai wifi. Alright, so line saya, okey, tak apa, no problem. You relax. So jadi Justin, come here. So jadi dia membuatkan ugutan akan viralkan gambar mangsa. Mangsa adalah seorang wanita. Okey, wanita berbangsa Melayu, right? Cuba dah fikirkan, macam perjuangan kita tak kira bangsa, tak kira kaum. Lagi satu, dia adalah ahli dalam grup saya. Jika ahli saya ada masalah, saya tetap akan turun padang, takkan dia diam. Okey, alright, thank you yang support saya. Alright, jadi kes Along ni, satu lagi saya nak nasihatkan kepada anda, kepada peniaga-peniaga kecil atau orang ataupun ibu tunggal ke atau single parents ke atau sesiapa yang nak buat pinjaman emergency, kalau boleh jangan pergi kepada mereka lah. Alright, cuba cari jalan yang lain untuk selesaikan masalah anda. Kalau anda terjerat dengan mereka, kalau anda tak ada berani untuk untuk lawan dengan balik dengan mereka, mereka akan makan anda. Alright, Along ni saya bukan deal satu kali. Alright, Along ni saya dah deal banyak kali dah. Okey, macam-macam Along kita dah jumpa dah. Alright, jadi kita tak ada heran dengan ugutan mereka, kita tak heran pada apa-apa. Alright, hanya kita nak nasihatkan kepada anda semua, jangan terpedaya dengan cakap-cakap mereka. Mereka boleh buatkan
dokumen macam mana. Hari ni kita dah buat laporan kepada pihak berkuasa, PDRM. Jadi kita biarkan pihak PDRM tengok macam mana mereka nak trace. Nombor yang mereka gunakan pun bukan nombor atas nama mereka. Account bank pun mereka guna pun bukan atas nama mereka. Jadi kita nak trace susah. Kalau kita check nama dia semua, tengok dah pergi orang lain bernama, warga asing bernama. Mereka pandai, alright. Mereka tak ada office, takkan tunjuk office, tapi mereka akan buat ugutan demi ugutan, mengganggu ketenteraman anda sehingga anda tidak boleh tidur malam. Jadi kalau inilah yang berlaku. Jadi tadi pun saya member pun dia takut, saya cakap jangan takut. First step, you buat report. Kalau anda ada masalah Along ni, first step anda pergi buat laporan polis, alright, dan jumpa kepada mana-mana pihak yang boleh bantu anda. Okey, katakan ada NGO yang boleh bantu anda, boleh anda hubungi pada mereka, atau ada banyak bantuan. Okey, macam kita ada Datuk Toki daripada ini, lepas tu kita ada banyak tim lah, banyak tim ada yang boleh bantu. Alright, so boleh jumpa pada mereka lah, anda boleh hubungi pada mereka, ataupun boleh hubungi pada saya pun boleh juga. Kita pun ada buat kes Along, anda boleh jumpa, nasihat ke apa anda boleh terima, kita boleh bantu. Alright, pertama sekali first thing mainly is report polis perlu ada. Okay, jadi lagi satu saya harapkan kepada anda, jangan terpedaya sangat dengan iklan-iklan mereka dan cakap-cakap manis mereka. Oh, anda bayar macam ni, bayar itu. Yang sebelum ni, yang kawan saya lagi satu ahli juga yang duduk dekat Tangkak Muar, dia pun sama juga. Mereka setiap buat surat bank, Maybank. Tapi itu saya ambil dekat dalam phone saya, dia dah hantar pada saya tadi phone. Surat Maybank, mereka buatkan satu penipuan di mana mereka macam buat kelulusan daripada surat Maybank. Cuba anda tengok. Jadi kalau kita terpedaya dengan ni semua, anda jadi perangkap kepada mangsa mereka lah Along ni. Okay? So saya berharap janganlah anda sekali-sekali jadi perangkap kepada mangsa-mangsa, jadi mangsa Along. Kalau boleh, cari jalan lain untuk menyelesaikan masalah anda. Biasa ni mereka bagi untuk peniaga-peniaga kecilan, peribadi, loan peribadi. Alright, anda kena bank in sebanyak ini, lepas tu saya akan meliliskan, buka satu akaun dengan kami. Along ni semua dia orang khidmat macam mana tahu. Okey, hari ni anda pinjam dengan satu Along A. Kalau anda pinjam dengan Along A, information anda semua sudah ada dekat semua Along dah. Alright, yang buat kes penipuan, kita dah tangkap ni semua tahu. Kita dah check, dah pergi masuk, dah geledah dia orang sistem semua dah tahu dah. Alright, Along ni semua dia orang akan pergi kepada A, dia akan hantar kepada B. Bila anda ada masalah B automatically akan telefon sama anda. Dia akan hantar mesej, oh tapas sekarang kita boleh pinjam you, kita boleh buat ini macam, banyak orang kasih you, you bayar saya ni macam. Tiba-tiba anda tengok ada C. Kerana macam mana kita tahu, bila mangsa Along yang datang itu datang jumpa dengan kita, tiba-tiba kita tengok apasal kita dah bersangkut dengan banyak Along, sampai 16 Along, sampai 10 Along, sampai 20 Along. Oh, tengok dia orang melink macam tu. Alright, dia orang melink macam tu. So jangan terpedaya dengan ni, jangan. Kalau anda rasa anda dah dia orang ugut apa ke, terus buat report. Mereka cakap nak macam saya pun dulu saya kena. Saya Along semua cakap nak viralkan gambar saya, nak taruh saya cakap you pergi buat sajalah. You buat saja. Bukan kita besar-besar Along. Dia orang kita buat kita ganggu dia orang ke bisnes mereka. Kalau mereka buat secara betul, ikut bank negara punya law. Kalau mereka ada lesen untuk memberi pinjaman, mereka ikut bank negara punya law, berapa persen? Saya ingat setahun saya ingat 18, tak silap saya 18%. Okey, kalau pergi 1000 mereka kena bayar setahun itu interest bunga saja 1000 pula. RM1,000 adalah RM180 saja. Satu tahun tau, 12 bulan punya interest, satu tahun adalah RM180. Jadi inilah 18%, betul lah. Daddy Cool, betul. 18%. Thank you Daddy Cool for your information. 18% setahun 1 year. Tapi ini Along saya kata 5 minit pun dia nak 50% punya bunga. Tapi mana 5%, 100%. Yang mangsa yang tadi daripada Jerantut Pahang ni, dia terpaksa bayar, pinjam 2,000 dapat 1,006. Okey, dia kena bayar balik 2,000. Lepas tu lambat bayaran 5,5 jam, 2,000 lagi. Kalau tak ada, dia dah hantar orang, dia dah bayar duit dekat orang, suruh dia pergi angkat tangan dia malam ni. Dengar apa ni, kita kartun ke? Kita semua anak ayam ke? Dia boleh datang, boleh angkat kita tangan, kaki boleh pergi. So kalau boleh, kalau ada itu, saya dah hantar itu mesej semua sama, saya hantar kepada mangsa dan saya suruh mangsa buat laporan polis terus. Alright, bawa itu bagi mangsa buat laporan polis. Bagus bang, saya doakan abang yang terbaik kerana membantu mangsa-mangsa ni. Ya, thank you Daddy Cool.
Daddy Cool ni mana satu Bukit Gambir ya? Tolong explain kalau Daddy Cool, ayah Daddy Cool Bukit Gambir ya? Kalau tak silap lah. Alright, so jadi tolong tolong jangan takut. Kalau anda takut dengan mereka, mereka akan panjat kepala anda. Jadi ini along-along semua ni, mereka ni pandai. Mereka baling cat lah, baling ni lah. Mahu saya buat banyak kes. Alright, bukan saya Pulau Indah Kelang. Okay, thank you Daddy Cool, Pulau Indah Kelang. Okay, thank you bro. So kalau boleh, first thing buat laporan polis. Apa pun kita buat laporan polis dulu. Kita serah pada pihak PDRM untuk kerana saya nak advisekan anda, kalau boleh kita haraplah kerajaan kita dapat bagi satu kelulusan macam dana untuk mereka-mereka peniaga-peniaga kecil ini. Anda boleh pergi cari sekarang ni, kalau anda tengok macam kerajaan kita dah bagikan banyak bantuan daripada macam-macam untuk peniaga-peniaga. So kalau boleh, kalau anda nak buat business loan tu, pergilah cari dengan kerajaan barang-barang yang berdaftar, yang berlesen punya. Jangan pergi terjerat dengan Along ni. Alright, jangan terjerat dengan Along. Alright. Saya dah tengok mangsa Along sebelum ni yang ada bunuh diri, satu keluarga bunuh diri. Ada. Okey, bukan tipu tau, benar. Satu keluarga pun ada benar bunuh diri. Yang sebelum ni 2 tahun lepas saya ada buat satu kes Along dekat Johor juga, sama juga. Dia pergi bakar dia pintu depan rumah dia. Dia orang bom bom petrol. Kalau ada tengok dalam YouTube, saya pun ada tu video lagi. Right? Dalam video YouTube saya pun ada tu video lagi yang di mana dia orang balingkan bom petrol untuk bakar itu dia rumah. Itu kan kita ambil tu kes juga. Tapi dia orang pun tak nak muncul, dah hilang dah. Mereka banyak yang dia guna Singapura, orang masa kerja Singapura. Banyak macam tu. Ada yang sampai bunuh diri, sampai lari, you know. Mereka takut dengan hutan mereka. Okey, macam ni lah tengok anda cakap. Ini malam saya akan hantar orang lah, potong 5 tangan lah, ambil 5 tangan lah. Bayar Lagi satu kes pun saya ada buat. Satu kes dekat mana brother ini memang dia buat subcontract untuk buat longkang ni, kata kerajaan punya projek lah. Tapi dia dapat payment lambat, dia bawa pinjam dengan Along 60,000 sampai dia menyangis minta tolong sampai menyangis dia. Itu pun kita buat dalam 2 tahun lepas, 1 tahun lepas, tahun 2000, sebelum Covid dah tu semua dah berlaku. Time tu semua memang Along semua ni, what happened to you skinny, what happened to me strict diet. Siapa ni Puja, strict diet sister. Kenapa bro nampak kurus? Diet lah bro. Alright, jadi ini kes Along yang kita buat ni, macam ni lah kita buat. Di mana mangsa-mangsa yang datang susah, mereka kena ugut sampai mereka tak boleh tidur, tak boleh tidur malam, tak boleh tidur dah. Mereka dapat call lah, panggilan lah, hutan daripada ni Along semua, sampai tak boleh buat apa-apa dah. Jadi mereka pergi, ada yang pergi buat laporan polis, tapi mereka takut sangat. Jadi kita pun bawa panggil jumpa tu Along lah, jumpa. Ada yang berlesen pun datang berjumpa kita. Alright, yang ada lesen pun datang jumpa kita. Okay, yang datang jumpa kita bincang cara baik pun ada juga. Tapi yang Along yang seperti ni semua budak-budak. Okay, mereka tak akan muncul. Mereka hanya gunakan semua aplikasi, semua telefon saja. Apa pun dia nak bangin juga. Kalau tak bangin, dia akan ugut lah. Alright, semua dia guna satu nombor. Satu kali dia guna satu nombor, dia akan lepaskan nombor tu. Guna nombor lain. Mana dia dapat nombor ni semua? Dia gunakan identiti warga asing ke, atau orang yang mereka dapat warga asing IC ke. Mereka buat lah. Jadi itu pasal kita cakap IC anda kena jaga. IC anda selalu kena jaga. Jangan macam anda bagi orang ambil gambar IC anda semua. Alright, jangan bagi anda ambil IC anda semua. Mak saya memang kawan dah tidur pula. My wife, dia dah tidur, dia suruh good night dah. Alright, so jadi janganlah bagi IC anda semua. So jadi bila anda bagi IC ni semua, mereka ni semua macam mana buat? Macam bos tu kena lihat lah. Nama tak nampak kat FB, ada orang cakap you kena tahan. Ya betul Pak Long, saya kena tahan. Bukan apa-apa, saya kena tahan dekat pasal isu membantu rakyat lah. Isu membantu rakyat, di mana kita membuat tindakan secara melulu. Kita membicara tindakan melulu bila kita nak bantu bangsa, kita pergi terus attack pada si yang bagi kacau tu. Jadi selepas tu
mereka buat report lah, mereka buat report. Selepas tu saya kenal lah. Itu dah habis dah, dah kena tahan, dah jatuh hukum, dah kerja dah habis dah, kita dah habis close, subjek dah habis dah. Alright, dan kita masih berjuang untuk tiga bangsa bersatu, masih kita buat kerja, masih kita rescue team ni dengan VIP Tamilian Brotherhood masih berjalan. Alright, bantuan kita masih buat, masih kita buat isu ke mangsa-mangsa kes-kes seperti ini kita buat. Alright, semua sama juga. Alright, kita masih buat. Tak baca komen ni, alamak, tak baca komen pula. Oh betul lah, dia orang cakap tu apa pun welcome back bro. Yes Pak Long, betul. Mani Maran hidup lah. Siapa tu Mani Maran? Saya tak kenal tu Mani Maran lah. Yang saya tahu ada satu Mani Maran yang tahu yang bukan lelaki tu saya tahu lah. So Mani Maran hidup ke, dia tak hidup ke atau apa kan saya tak tahu lah. You tanya sama dia sajalah, Brother Sugu. You tanya sama dia saja. Atau you nak saja nak bawa ini dia mana isu nama sini pun saya pun tak hal ni. Alright, apa topik bro? Okey, topik hari ni ialah kes Along. Okey, jadi anda boleh bagi pandangan anda, boleh bagi dalam komen ni pandangan anda, apa yang anda harus buat, apakah nasihat anda boleh bagi, apa ada cara lain tak kes-kes Along yang terperangkap adalah mangsa-mangsa yang mereka sekarang trend ni bos Pucung juga ke? Ya, Pucung dan Kelang lah. Teruskan berjuang bro. Thank you bro Man Rider, thank you. Jadi boleh bagi komen anda, boleh bagikan pandangan anda. Jadi bukan saja daripada pemikiran saya, pemikiran anda pun ada dengan cara kan. So jadi ini kita boleh habis advice di mana bagi mereka-mereka yang jangan terpedaya dengan alung-alung ni semua. Nombor satu, saya bagi nasihat anda, jangan takut pada mereka. Okey, jangan takut, pergi. Bila anda dah takut dengan mereka, ini akan berlaku lah. Mereka akan perangkapkan anda, bagi anda susah betul. Okay, so jangan takut pada mereka. Mereka tak akan boleh buat apa-apa punya. Alright, kalau apa pun mereka dah buat laporan polis dulu. Okay, itu yang paling penting saya advise pada diorang lah. Laporan polis itu paling penting. Alright, laporan polis paling penting untuk keselamatan. Okay, tapi kalau boleh janganlah serahkan dokumen anda semua kepada mereka. Mereka ni semua bukan orang baik. Okay, dokumen tu peribadi anda, dia akan ambil buat macam-macam yang perkara. So jangan terpedaya. Banyak mangsa saya tengok terutama sekali mereka cari mangsa-mangsa macam single parents, mangsa-mangsa yang baru mula langgar sajalah ni bang. User langgar saja ni bang. Ya bro, bukan langgar, kita langgar last kita yang kena masuk dalam. Itu yang saya kena jadi hari tu kan. Saya bukan langgar pada Along, tapi dulu pun kita ada pergi jumpa Along, kita ada langgar sama Along juga. Okey. Tapi kalau saya dapat ni semua, kita mesti bagi buat tangan dululah sebelum kita serah kepada pihak berkuasa. Buat tangan tempatan mesti kita kasih sama dia punya. Takkan kita bila kita jumpa alung-alung ni semua kita tak bagi buat tangan. Buat tangan mesti bagi sama dia orang, kasih dia orang makan dulu. Kasih dia orang rasa buat tangan sebelum kita nak serah kepada pihak berkuasa lah. Sebab mereka ni bagi kita susah. Okey. Mereka ni bagi susah. Orang cakap apa? Buaya darat kan. Mereka ni semua buaya darat. Dia orang nak makan untung 200%, 300%. 1 jam lewat bayar, kena bayar penalti 100, 200. Oi, saya tengok banyak kes saya tengok Along ni. Alright. Tapi sekarang saya rasa dah kurang sikit. Okey, saya dah kurang sikit. Tapi mereka pun dah kembali muncul. Dulu social media pun ada banyak dalam FB. Alright. So saya berharap semua brothers atau semua siapa yang terlibat dalam ni single parent semua jangan terpedaya dengan alung-alung semua. Okey, kalau boleh elakkan daripada mereka. Alright, kalau ada apa-apa komen nak share, kita share dulu. Dan juga saya tadi baca kan, nak bagi tahu dia voice note semua. Alright, terbaik bro, teruskan perjuangan, semoga Malaysia bebas daripada pelajaran negatif. Okey ya, alhamdulillah, thank you bro. Dan negatif. Ya betul, ini semua untuk anak muda lah. Okey, terutama sekali anak muda yang baru-baru dah mula berniagaan. Tolong jangan pergi dengar ini. Dia orang punya advertisement memang cantik. Long Tiger mana? Long Tiger tak tahulah dia mana. Dia dah dekat dalam lagi dah. Saya rasa dia dekat dalam lagi lah. Dia dekat dalam lagi. Jadi anak-anak muda ni janganlah bila anda nak buat bisnes ke, nak mulakan perniagaan. Saya punya pengalaman lah dalam isu ni semua. Saya tengok banyak pun ada yang nak buka small business punya
Okey, kita ada kerajaan ada buat banyak bantuan SME loan ke, apa loan ke, apa tekun melon ke, anda boleh pergi apply dekat sana saja. Tekun melon semua anda boleh pergi apply, tak ada masalah. Alright, anda boleh dapat. Jangan pergi terjebak dengan Along ni. Nasihat kita turun padang untuk bantu rakyat. Semalam pun ada orang komen, banyak orang komen tanya sama saya. Diorang duduk cakap saja. Bukan kita duduk cakap, kita dah turun padang buat kerja dah. Alright, kita dah turun padang, kita dah buat kerja dah. Okay, kalau orang yang follow lama saya semua tahu macam mana kita kerja. Kita terus turun punya, tak cakapnya. Alright, untuk masalah isu-isu seperti ni kita terus pergi jumpa sama dia orang direct punya. Kita bukan nak duduk cakap kosong sajalah. Banyak yang ikut saya, yang tim saya semua, kita orang semua tahu. Bila kita ada cabaran macam ni, kita lebih suka punya. Alright, so jadi kita dah buat direct lah. Ini bukan kita nak ambil kuasa di tangan kita, tapi rakyat yang tengah susah tu di luar sana. Masa tu yang masalah mangsa yang jadi mangsa yang tak boleh, sehingga mereka nangis tak boleh tahan kekacauan daripada Along ni, ugutan daripada Along. Tengok tadi saya play tu audio semua sekejap juga saya play kasih orang dengar. Alright. Okey, yang kepada semua yang nak tengok video saya, sebab nanti saya akan upload balik ini, tapi dalam TikTok tak boleh upload balik semua. Anda boleh follow dekat YouTube saya. Okey. Dalam YouTube saya ada semua video dekat sana balik, saya letak balik. Video apa yang saya buat live dalam TikTok tu saya akan letak balik dalam YouTube saya dan juga Facebook saya ada. Alright. So anda boleh ikut balik video saya dekat YouTube dengan Facebook. Okay. Apa khabar Cruz Bro? Thank you. Datuk Tiong, yes, how are you brother? Jangan pinjam Along, nanti sendiri susah, sebab aku dulu pernah kerja dengan Along. Betul. Tiong ni pun dalam kita punya brotherhood team lah. Right. So jangan pinjam dengan Along. Nasihat saya. Yang hari ni yang kena jadi mangsa adalah dua daripada ahli saya. Umar Jo, malam bro, thank you. Dua adalah mangsa saya. Satu brother daripada Ketum 86. Joseph dah cruise sekarang. Okay, thank you. Satu daripada Jerantut Pahang mangsa, satu daripada Johor. Jerantut tu adalah wanita. Dia pun dalam gabungan saya NGO, tapi dia jadi mangsa. Saya dengar dia jadi mangsa. Kita punya gabungan merah, kita tetap akan turun sokong dia. Kita tak akan duduk diam kan. Kita tengok, saya nak tengok saja Along tu besar mana kan. Besar mana Along tu, yang boleh sampai nak potong, nak ambil tangan. Ingat, senang dia orang cakap nak potong, ambil tangan, nak ambil kaki, nak ambil nyawa orang. Mereka Tuhan ke ni? Tuhan saja yang ada kuasa. Kita hidup atau mati di tangan Tuhan saja, bukan di tangan manusia. So mereka ni semua tak faham lah. Kerana kesilapan satu kita pinjam dengan dia orang. Itu yang jadi masalah. Bila kita start pinjam dengan dia orang, itu yang jadi masalah. Kenapa kurus sangat sekarang? Kurus sangat pasal diet lah bro. Okay, diet sangat. Diet strict main diet. Okay. So ada apa-apa komen yang anda bagi tahu pasal tentang kes Along ni, anda boleh bagi tahu saya di sini. Okey, anda boleh bagi pandangan atau nasihat anda. Jadi kita pun boleh baca dalam komen sini dan kita boleh dapat satu experience. Okey, atau safety wise Alright. Okey, kesihatan juga bro. Kesihatan okey, thank you. Memang kesihatan, thank you. KH, thank you. Thank you so much. CR7 sudah close bro, thank you. Sudah close Okay, so ini juga saya nak beritahu. Okay, lagi satu yang saya nak sharekan anda tentang macam hari tu sebelum ni saya ada buat isu accident, alright? Accident issue saya nak sentuh sedikit dekat isu accident ni, kemalangan, okay? Dalam bidang industri kemalangan jalan raya, okay, accident claim insurance semua, saya ada pengalaman saya hampir 25 tahun lebih lah. Saya pada tahun 95 saya dah dalam bidang ini, okay. Kereta punya accident kita buat claim insurance semua. Jadi saya nak bagi sedikit nasihat kepada mereka di luar sana, kepada pemandu-pemandu kenderaan. Okay, sekarang ni banyak yang mereka tidak faham dan tidak tahu apa yang bila berlaku kemalangan. Ada yang juga yang panik, kepada terutama sekali kepada pemandu-pemandu yang baru ambil lesen mereka, alright, remaja yang baru ambil lesen. Okay, saya bagi tips anda sedikit. Kalau tengok telefon saya dah buat satu video, tapi saya bagi lagi satu tips. Di mana bila berlaku kemalangan, okay, jalan raya nombor 1,
First thing, anda jangan panik. Alright? Bila anda jadi panik, semua akan jadi terjejas. So, tenangkan diri anda, relax, okey, tarik nafas semua. Anda langgar orang ke atau orang langgar anda pun sama juga. Alright, kalau anda dah tenang, anda relax, jangan panik. Tengok kalau ada tempat tu safety, turun dan tengok keadaan kereta. Alright, kalau kereta tu masih boleh berjalan, boleh start, boleh jalan lagi, kalau boleh cepat alihkan kereta tu ke seberang jalan. Ke tepi jalan lah, ke bahu jalan. Okey, tempat yang emergency lane ke atau tempat yang ada tempat masukkan sana. Jangan biarkan kenderaan itu duduk di tengah-tengah. Itu sangat bahaya. Okey, takut kenderaan daripada belakang itu lagi datang laju, itu boleh langgar dan berjadi lagi teruk keadaan anda. Alright, nombor 2. Okey, jika kenderaan anda tidak dapat berjalan atau tidak dapat bergerak, alright, ini saya share kerana apa tahu, saya bagi tahu nanti apa saya share. Jika anda duduk dalam kereta anda semasa kemalang itu, anda duduk dalam kereta itu, kenderaan daripada belakang datang dan langgar anda sekali lagi sehingga ada nyawa yang terhilang. Itu depan mata saya tau. Depan mata saya, owner berdegil kepala. Saya dah cakap dia turun daripada kereta, dia tak nak turun. Kita dah alihkan banyak kereta, dia dalam 12 biji kereta. Semalam ini berlaku 12 ke 13 biji kenderaan dekat highway Sungai Buloh. Seleko punya highway, terbabar satu 12 biji. Jadi yang kenderaan ke-5 ke-6 macam tu, kita dah cakap dengan perempuan tu keluar daripada kereta, kita nak bawa kereta pergi tepi. Dia berdegil duduk dalam kereta. Last yang saya datang belakang tu, satu kontena. Okey, kontena bila datang tu dalam seleko tu, dia tak boleh mengelak. Bila dia langgar, dia terbabas, dia langgar, habis hancur kereta tu. Orang-orang pun dah hancur kat dalam. Okey, ini yang saya cakap anda. Jangan anda sekali-sekali bila ada accident, banyak orang sekarang ni senang dia ingat. Kita pengalaman buat tak tunda ni dah 25 tahun lebih saya ada pengalaman. Dan saya dah tengok macam-macam accident. Alright. Jadi bila anda duduk dalam kenderaan anda ingat safety, tak ada safety punya. Di belakang yang datang, anda belum tahu siapa yang datang. Yang datang laju tu, dia memang hantam anda balik punya. Mereka tak boleh break punya. Alright. So ini satu tips. Okay, so kalau boleh, turun daripada kereta anda. Kalau ada orang yang nak bantu anda di sana, tengok nombor 1. Ada 2 atau 3 jenis orang nak bantu punya. 1, orang yang betul-betul nak bantu anda. Yang kedua, orang betul-betul nak ambil barang anda, barang berharga anda, seperti handphone, beg tangan, wallet, duit, apa tu. Mereka cakap nak bantu anda, tapi mereka sapu kereta anda dalam yang barang semua sekali. So jaga-jaga. Kalau boleh, barang-barang peribadi itu macam handbag ke, perempuan punya handbag ke, siapakah, bila anda dah accident, jangan panik. Barang penting tu simpan, bawa sekali dengan tangan anda. Jangan biarkan dalam kereta. Itu pun satu saya bagi nasihat. Ini semua yang pengalaman saya yang beritahu kepada anda. Saya share dalam sini, right? Selepas tu, yang kedua, yang ketiga, bila anda tak boleh alihkan kereta itu, turun dan pergi ke tempat. Jangan duduk kat divider, kat palang besi yang tengah-tengah ke, atau pergi jauh sikit. Tak apa, kereta tu kita boleh claim insurans punya. Kereta jangan risau. Kereta hancur pun, total loss pun tak apa, boleh claim. Itu insurans akan bayar punya. Tapi nyawa dah hilang, tak boleh dapat balik punya. Okey, kereta boleh dapat balik. Kereta sama kita boleh beli balik. Okey, nyawa hilang tak boleh dapat balik. So kalau boleh, pergi ke tempat yang safety. Betul-betul tempat yang safety, ke tempat divider ke, atau tempat yang jauh daripada kenderaan tu. Okey, baru buat panggilan telefon. Jangan duduk sana buat panggilan telefon, baru mau cakap sini, cakap sana, boleh berlaku apa-apa. Sekelip mata saja. Alright, so kalau boleh, duduk jauh-jauh. Okey, nombor 4. Alright, nombor 4 ni, okey, jika anda terlibat dalam kemalangan, katakan anda langgar orang ke, atau orang langgar anda ke, orang yang anda langgar ke, atau anda orang yang langgar anda, atau anda langgar orang ke, sesiapa yang nak minta IC lesen anda tidak perlu bagi pada mereka. Jika mereka cakap, saya nak ambil gambar lah, saya nak tangkap gambar lu IC, lu ada lesen ke, lu ada IC ke, itu bukan kerja mereka. Alright, mereka hanya boleh ambil nombor pendaftaran anda di kereta anda. Kalau kereta anda kena langgar, dah pecah nombor, mereka boleh pergi ke tempat cermin besar anda, boleh tangkap gambar Rotex. Alright, ataupun sekarang dia orang cakap dalam app ada kan, anda boleh buka app anda dan tunjuk pada mereka Rotex kereta anda. Suruh dia ambil gambar itu Rotex,
pergi buat report. Okey, report polis nak buat pun bukan tak lama, 24 jam. Okey, kalau anda langgar ni hari pukul 9 pagi, sebelum besok 9 pagi tu anda kena buat report. Jangan lepas 9 pagi kan, sebelum 9 pagi, macam pukul 8 ke, besok pagi sebelum pukul 8 ke 7 ke buat report lah. Dah ada 24 jam. So anda tidak perlu risau, anda tidak perlu panik pada isu-isu seperti ini. Alright, ini saya bagi anda tips-tips macam mana bila anda terlibat dalam kemalangan, terutama sekali kepada anak-anak muda sekarang ni. Banyak yang soal langgar, tak tahu nak buat apa, panik, tak tahu nak buat apa, hilang sini, hilang, dan lari sini, lari sana, semua. Lepas tu dia cakap macam-macam nak berlaku dah. Alright, selepas tu kalau anda ada kenali dengan mana-mana tim longkai ke atau tunda tim, anda boleh hubungi pada mereka. Mereka akan uruskan semua. Okey, anda tidak perlu risau, mereka akan urus A to Z. Alright, anda boleh hubungi pada mereka, mereka akan bantu. Ataupun anda boleh, kalau nak tunggu anda personal datang pada jauh ke, plus punya highway ke atau mana-mana highway, mereka ada tunda dia orang sendiri kan. Mereka akan bantu anda tunda kereta tu pergi ke tepi, atau tunda kereta tu pergi ke tempat yang selamat atau RNR yang terdekat. Okey, RNR yang terdekat mereka akan letakkan kereta di situ. Sebab anda bayar tol mah. So jadi isu pula itu towing tu free meh, jangan risau. Even though breakdown, kereta anda dah breakdown pun, pihak bantuan highway, alright, mereka boleh tunda kereta anda pergi ke arena yang terdekat, mereka akan letak sana untuk safety lah. Tak ada charge, tak ada bayaran charge. 1 sen pun anda tidak perlu bayar, sebab anda nak bagi dia minum tu, itu terpulang pada anda lah. Itu anda personal matter, tapi mereka takkan charge anda. So jangan risau, sebab anda bayar tol lah. Bila bayar tol tu, truck tunda highway memang free, right? Kalau anda panggil truck tunda insurance pun, itu pun lain lah, tak payah bayar punya. Unless anda pakai truck tunda private punya lah. Nampak aku jangan bros. Okay, thank you Mr. Elanggo. Okay, penting IC jangan bagilah, IC jangan bagi. Takut itu IC akan pergi ke tangan lain, tangan yang apa, orang yang tak betul punya tangan, dia pergi sampai tangan lain, jadi masalah. Alright, so ini cuma nasihat daripada kita nak bagi kepada anda, tips yang nak bagi lah. Yang last kali, bila anda hantar untuk claim insurance, alright, anda terpulang insurance tu, bengkel anda boleh pilih sendiri. Alright, owner boleh pilih bengkel sendiri. Tak ada semestinya anda perlu ikut mana-mana bengkel. Anda boleh pilih, katakan rumah anda dekat dengan rumah dekat bengkel dekat rumah ke, atau dekat tempat kerja anda ke, anda boleh pilih punya. Okey, itu semua ada hak anda. Alright, anda tidak perlu ingat insurance. Tengok kalau ada setengah workshop yang anda rasa anda boleh buat, hantar, anda boleh hantar. Ataupun ada tim towing yang recommend pun, anda boleh tengok, anda boleh pilih. Mereka tak boleh paksa anda buat apa pun. Alright, yang macam nak sign authorize pun sama juga. Bila anda dah sign authorize tu dah jadi, mereka ada authorize untuk tarik kereta anda. Banyak orang fikir, saya dah sign authorize, kenapa saya tak nak hantar dia berkat. Bila anda sign authorize tu, bermaksudnya anda dah bagi kuasa kepada anda sign sama company authorize, Joe Justin Rescue Team yang anda dah sign, anda dah bagi saya kuasa untuk buatkan semua kerja ni A to Z. Alright, tapi tiba-tiba anda cakap tak nak, saya tak nak hantar, tak nak you buat, saya nak bagi orang. Tapi bila anda sign authorize tu, anda terpaksa bayar charge tunda itu. Dia ada 300 sampai 500 ringgit. Depend lah tim yang mana yang buat charge tu, anda kena bayar. Sebab itu dah buat authorize, itu yang panggil authorize. Masuk authorize tu lah, dia term and condition. So bila anda nak sign tu, fikir dulu sebelum anda sign. Bila anda rasa anda berpuas hati dengan servis mereka, baru anda boleh pergi sign authorize. Okay, kita tak nak besok dah sign authorize tu, lepas tu anda tak boleh cakap nak tarik balik ke, jangan. Alright, so ini yang saya bagi tips untuk anda bila berlaku kemalangan. Bila anda terlibat dalam kemalangan jalan raya, anda tidak tahu, jangan panik. Ini yang anda harus buat. Alright, ini yang anda harus buat. Nombor 1, keselamatan anda. Penting selamatkan diri anda, pergi tempat yang selamat. Itu yang penting. Saya ada rasa. Sebab ini saya dah nampak depan mata saya banyak kali. Bukan 1-2 accident tau. Saya nampak depan mata banyak. Masa kita tengah settle satu kereta yang tengah accident dekat tengah-tengah, kita nak alihkan kereta tu, sebelum itu kita nak alihkan, kita team member pun ada yang meninggal dunia, ada yang patah kaki, ada yang kena langgar teruk pun ada yang kena terbang langgar melambung teruk pun ada, pernah berlaku. Alright,
Sekarang kita pun gadai nyawa kita buat kerja tau. Bukan senang kita pun gadai nyawa kita. Dalam kelajuan kereta dekat belakang kita tak belum tahu lagi. So ini semua anda akan tahu lah. Saya pun naris hampir kontena pun nak langgar saya. Pun dah pernah berlaku dekat highway Elite. Jadi saya pun pernah naris. Kalau tidak saya dah lama dah meninggal dah. Kalau kawan saya tak cakap itu kontena tak boleh break dah. Laju sangat kontena datang. Alright. Ini semua ada experience pada saya lah. Okay. Jadi friends, saya hanya nak bagi tahu anda semua yang hari ni kita share hari ni pasal kes Along dan mangsa Along, alright. Dan juga tips yang saya bagi sedikit tips pasal accident car, kereta claim insurance accident, apa yang berlaku ni. Kalau anda perlukan apa-apa bantuan atau nasihat dalam isu ini, kemalangannya, anda boleh hubungi pada saya. Nombor saya sama juga, 0109334098. Okay. Saya punya customer bukan daripada Selangor saja. Saya punya customer daripada Kelantan pun ada tau. Bagi Kelantan accident pun dia hantar bagi saya. Saya pergi tow, saya pakai towing, saya pergi tarik angkat balik ke KL. Dia nak bagi saya buat kerja. Dua kali dia hantar sama punya customer. Sebab mereka percaya dengan kerja kita, jadi mereka pun ada support. Tapi ada juga yang plus minus pun ada juga. Bukan kita cakap kita 100% baik. Ada juga ada kelemahan juga, ada yang sedikit kelemahan. Kita pun cakap kita baik, kita terbaik saja tak. Kadang-kadang ada juga yang ada masalah sikit yang tak boleh selesai pun ada juga. Alright. Ini kerja mah biasa. Plus minus mesti ada punya. Tapi apa pun kita akan buat yang terbaik. Bagi anda. Alright. So kalau anda apa-apa nak tanya persoalan, boleh tanya. Saya boleh jawab. Sebab pasal nak tanya pasal rescue team kita ke, team towing kita ke, gabungan kita ke, saya boleh jawab di sinilah. Gabungan kita buat rescue team ni, yang pun saya akan bagi tahu anda sikit hari ni, di mana gabungan NGO kita yang buat Brotherhood ni, Tiga Bangsa Bersatu Brotherhood ni, yang kita buat pada mula-mula pada tahun 2017. Saya mulakan dengan sedikit, di mana kita gabungkan sedikit team towing, tow truck dengan team repo team kita, bergabung sekali untuk buat kebajikan, okay? Membantu rakyat, membantu mangsa, membantu pakai isu, okay? Jadi daripada situ kita bergabung, kita dah buat kes-kes seperti macam kes yang kena curi kereta ke. Kalau kawasan macam kata kawasan Kelang kena curi kereta, kalau kita dapat info, kita bantu untuk cari. Kalau kita ada apa-apa info, kita akan salurkan pada pihak berkuasa PDRM bagi mereka tengok. Jadi ini semua yang kita buat lah. Kita tim Longkai ni bukan tim yang kita cakap kita, banyak orang cakap macam kita semua gangster lah, tak ada bagus tanya sama, tak nak lah. Okay, macam saya selalu kata lah, kita pun ada hati, kita pun ada perasaan, okay, kita pun ada semua. Jadi macam ini sekarang saya buat ni semua, kes macam Along ni semua, bukan support saya daripada mana, brother saya yang banyak daripada tim-tim towing dan tim-tim Longkai, tim-tim repo team yang tolong saya banyak, backup saya bila kita ada masalah bersama ni Along ni semua. Pada benda-benda orang nak kacau kita, kita mensupport brothers yang datang bersama kita. Bukan kita nak gaduh, okay? Kita hanya nak bagi support, nak bagi support, nak bantu rakyat semua, right? So gabungan kita dah buat dah daripada 2017 sampai hari ni lah. Mula-mula kita buat pertubuhan kebajikan integriti muhibah Selangor, kita buat Selangor saja. Lepas tu kita dah buat sekarang Pertubuhan Kebajikan Integriti Persahabatan Nasional. Nasional ni kita ada seluruh negeri di dalam Malaysia ni, 14 negeri punya tim kita ada dalam grup. Jadi macam mana kita move dengan semua gabungan lah, gabungan brothers kita daripada seluruh negeri bersama kita, untuk buat kerja-kerja amal, kerja-kerja baik, membantu. Inilah kita grow daripada sini, kita grow menjadi seorang yang betul, yang tim yang bagus lah. Dan hari ni kita dah ada PKIPN Rescue Team, kita ada PKIPN VIP Tamlian Brotherhood. Mana kembang, sorry, nampak sangat mata dah tua dah, mata pun dah nampak dah sudah. 6 Haikal, okey, warna kembang. Thank you bro. So saya katakanlah, gabungan kita ni bukan kita buat, memang orang katakan tim kita pada mula kita buat
orang banyak nak masuk grup kita pun mereka segan mereka. Tapi hari ni grup saya cakap dalam grup saya, kita ada peguam, kita ada doktor, kita ada lawyers, peguam lawyer kan, lawyers, VIP, businessman, Datuk Seri, semua ada gabung dengan kita punya. Mereka tengok kita bekerja, mereka bersama kita lah. Ada yang juga negatif dan positif, macam saya cakap kan. Ada yang negatif, ada yang positif. Ada yang orang suka dengan kita, ada orang yang tak suka dengan kita pun ada. Sebab ada banyak orang kita bila kita bongkarkan mereka, macam mereka bongkarkan. Ada yang banyak yang suka pakai apa fake account ke semua. Saya sampai hari ni tak ada fake account dia lah. Saya tak ada guna fake account nak komen orang ke atau nak bagi tahu orang, saya direct berguna saya account saja. Saya tak suka guna fake account ke. Tapi ada juga banyak orang yang guna fake account untuk condemn. Depan saya cakap baik, belakang saya guna fake account hantam saya. Itu semua biasa lah. Jadi saya tak peduli pada mereka. Saya fokus pada perjuangan kita. Okey, perjuangan tiga bangsa brotherhood. Tiga bangsa bersatu brotherhood ini kita cari nama ni pun di mana kita nak gabungkan Melayu, Cina, India. Main negara Malaysia kita main tiga bangsa ni kita nak gabungkan. Jadi kita gabung buat kerja amal, kerja bantuan, kerja semua kita buat. Okey. Bentras okey, bentras semua isu yang merosakkan negara bang. Betul Nam Michael. Tapi kalau kita bentras semua kan saya kena masuk dalam juga. Pasal saya masuk dalam ni sama jugalah, kita bentras pada isu-isu di mana saya terpaksa kena jalani hukuman penjara sebab menyalahi undang-undang, di mana kita ambil kuasa di tangan kita. Sebab biasa mereka ni semua yang kita pergi tanya, bila kita tanya pada mereka, mangsa kenapa you buat pada mangsa macam ni, mereka punya first thing mereka pun pandai, mereka pergi buat report terhadap kita, dan lepas tu mereka akan cabar kita. Kita mesti kita tak buat report, kita terus pergi jumpa sama dia orang, kita melulu terus masuk cari dia orang. Lepas tu dah jadi kecoh, lepas tu polis datang tangkap apa, atau saya buat report saya akan jadi ke nombor 2. Report mereka akan jadi nombor 1. Ini yang berlaku lah. Jadi report saya naik banyak, ada komplain banyak, di mana kita buat, mereka ni semua komplain. Ada ingat ini Along semua dah report, dia orang pun dah buat report punya, dia orang pun dah buat report polis punya. Macam kita ni sekarang, bila kita mencabar pada dia orang datang, dia orang tak datang punya. Tapi bila mangsa yang ada susah, yang tak boleh, selagi apa yang baik kita buat, Tuhan ada dengan kita bang. Yes, ini saya sokong 100%. Namaikan ni saya sokong. Selagi apa yang baik kita buat, Tuhan ada dengan kita bang. Betul, ini betul. Sampai hari ni saya cakap, saya pada manusia saya tak takut punya. Hidup atau mati di tangan Tuhan. Alright. So banyak orang dah tanya pada saya, bang, you buat ini macam isu, you tak takut ke apa-apa jadi ya? Semua di Tuhan, tangan Tuhan. Hidup atau mati di tangan Tuhan. Alright. Tapi satu perkara, Muka India, Jiwa Melayu. Hai Joseph. Title Muka India, Jiwa Melayu. Hai Joseph, apa khabar? Saya Sri Kumar dari Muar, Nampak Cruz. Yes bro, saya strict diet. Thank you bro. Tadi sampai suka dia ni dia apa? Kenapa orang cakap tu? Dia ni Muka India, Jiwa Melayu. Nama cantik-cantik nama yang pilih Okay, thank you brother Sri Kumar. Thank you so much for asking. Nampak Cruz kita dah tua dah, sekarang kena jaga kesihatan badan juga Alright. So sekali lagi saya nak ucapkan kepada semua friends, follower saya, supporter saya semua, saya mengucapkan thank you so much. Kalau anda nak tengok video ni penuh, saya akan upload dari dalam YouTube saya. Alright. So anda boleh tengok sana. Saya dapat 3 hari dah. First case saya buat hari tu, saya buat live pasal Akta Dadah Berbahaya 39C dengan 39D, di mana banyak banduan di dalam penjara itu. Saya luahkan hak perasaan mereka. Alright, di mana mereka bagi tahu saya untuk buatkan yes, thank you Eddie Blimbing Hijau. Selamat malam Manjuman. Okay. Hai bro, semua sihat bro. Di mana bumi dipijak, di situ agama maruah, martabat bangsa dan kedaulatan negara dijunjung bersama. Thank you bro. Betul. Andy Bimbing dulu. Apa khabar bro? Khabar baik bro, saya sehat. So yang isu yang kedua saya buat semalam
tentang isu apa? Apa yang dapat semalamnya? Saya pun dah lupa dah. Salam Merdeka. Yes, salam Merdeka kepada semua. Salam Merdeka. Merdeka. Kalau boleh lah, jangan kalau boleh lah. Kita harus, setiap orang lahir di muka bumi kita harus hormat negara kita. Ambil bendera Malaysia, kibarkan di hadapan rumah anda, di tempat kerja anda, kibarkan bendera Malaysia. Okey, negara kita nak merdeka. Jadi kita harus tunjuk sebagai rakyat Malaysia yang berbelang bangsa negara kita harus kibarkan bendera Malaysia kita. Okey, jika kita tak kibarkan, siapa lagi nak kibarkan bendera Malaysia kita? Okey. So jangan lupa kibarkan bendera Malaysia. Kalau boleh cari bendera dekat mana Giant pergi pun, yang kalau dekat Giant pun ada jual bendera, bolehlah beli. Kita dah belanja macam-macam kan. Pergi beli satu bendera, kibarkan. Kalau ada kereta, kibarkan kereta di atas kereta. Kumpulan anda pun boleh kibarkan. Yes, I think. Baik. Lama tak tengok bro. Dulu tengok kat FB je, sihat ke? Mungkin teruskan. FB sekarang saya banyak orang pun tak pergi FB. Saya pergi FB pun orang semua dalam ni TikTok lah. Bro, please take care. Thank you bro. Yeah, I'm taking care. Thank you bro. Kalau boleh kibarkan bendera Malaysia kita. Itu yang paling kita sebagai rakyat Malaysia, kita harus kibarkan negara bendera kita. Jangan tak kibarkan bendera. Kalau boleh pergi beli, kibarkan. Kereta pun boleh tak, pergi petrol pump ada jual. Bro, Long Tiger apa cerita? Izam. Long Tiger. Long Tiger ni kat dalam lagi saya ingat, kalau tak salah saya lah. Lama tak live bro, sihat ke? Sihat. Dulu rajin duk tengok FB bro Joseph. Thank you bro, thank you for supporting. Daripada dulu saya masih ada. Kita daripada 2000 si rumah ni buat masalah bila 2020 dia buat masalah banyak kan. 2018 lah. 2018 bro, how come you become thin? How come become thin? Bayar ni secret bro, secret. Tak ada apalah, diet saja mah. Kurangkan makanan, jangan ambil gula, makanan kesihatan. Saya semua sesuatu. 1 tahun dulu dalam, selepas keluar saya makan banyak pun dah besar dah. Right? Jangan makan banyak lah. Gula, paling penting gula. Sugar, white sugar tu jangan ambil banyak lah. Potong gula maksimum, jangan ambil gula. Alright? Garam semua jangan ambil banyak. Automatic boleh reduce barang badan. Sihat ke bro? Nampak kru sangat sekarang. Sihat bro. Thank you Muhammad Fadil. Good to see you back. Thank you bro. Thank you semua. Okay, sorry yang tak saya tak dapat baca message anda. Sorry so much sebab saya tak dapat baca semua. Alright. Yang saya baca tu okey lah. Thank you kepada yang masih beri sokongan kepada kita. Thank you kepada semua yang masih bersama memberikan pertolongan, okay, feedback, rescue team kita. Dan saya akan pastikan kita akan buat lagi banyak perkara yang saya ada dalam perbincangan dalam media saya, di mana mungkin dalam tahun ni ke sebelum akhir tahun ni kita akan buat satu benda-benda yang baik, di mana untuk kebaikan rakyat. Okey, itu satu. Okay, saya nak beritahu lah, lama tak nampak bro. Izam, ini Izam mana satu Izam Sagat Team Izam Sagat Team ke apa? Izam Sagat Team ke mana ni? Tim Sagat punya. Sagat ni saya sifu jugalah. Sagat, Elite Sagat, Highway Elite punya Sagat. Alright, my good brother, kawan baik saya. So saya ingat Izam ni, saya ingat dia team ke, tahu lah, tengok dia reply nanti. Okay, jadi saya berharap lah semua orang buat yang terbaik macam saya katakan tadi. Kalau boleh, jika anda buat penjagaan semua ke, pergilah kepada bantuan daripada kerajaan kita, macam Tekun ke, macam ada banyak. Anda boleh pergi ke Google ke, atau boleh pergi ke website ke, atau anda tak pasti sangat, pergilah ke tempat pejabat ahli parlimen yang terdekat kawasan anda. Alright, kawasan anda punya ahli parlimen tempat anda pergi. Anda boleh minta, saya nak buat bisnes ni, saya nak buat ni, apa bantuan yang ada. Mereka boleh direct anda. Jangan pergi pinjam dengan along-along ni, ceti haram ni, janganlah. Okey, kalau ada terpinjam pun, kalau boleh kasih settle saja. Jangan, sebab mereka ni tak puas hati, mereka nak makan banyak duit.
Ada yang saya tengok pun yang ada pernah pinjam, dapat pinjam 3,000 lah. 3,000 dia dapat 1,200 ke 300. Pinjam 3,000 tapi dapat 1,200. Okey, lepas tu dia kena bayar berapa tahu tak? Hampir 8,000 lebih dia dah bayar dah. Lepas 8,000 dah balik, dah bayar, tak cukup lagi, dia minta lagi sama dia. Itu kes pun kita dah buat. Saya ingat hampir dia bayar berapa ribu saya tahu lah. 8,000 lebih lah, 8,000 lebih dia bayar. Adalah banyak kes, ada yang saya buat banyak kes masa tu lah. Banyak kes kita dah buat. Okey. Jadi siapa-siapa yang nak dapat tengok full video ni, kalau daripada awal, anda boleh tengok dalam YouTube saya. Okey. Sama juga Master Brojo Justin Rescue Team dalam YouTube channel saya, boleh tengok semua video di sana. Alright. So saya mengucapkan semua sekali lagi selamat menyambut Hari Merdeka kita. Okey. Dan saya harap semua sihat di sana. Alright. Jika anda terlibat dalam apa-apa nak bantuan ke nasihat ke, anda boleh hubungi pada saya. Alright. Dan juga boleh WhatsApp pada saya di nombor talian 010-933-4098. Okey. 010-933-4098. Anda boleh WhatsApp atau hubungi pada saya jika anda ada perlukan nasihat dalam bila ada kereta kemalangan ke apa ke, nak guna towing ke. Okey. Setiap apa yang kita ambil rezeki tu, kita tolakkan. Okey, berapa peratus itu rezeki itu untuk membantu rakyat. Okey, duit itu kita akan guna untuk membantu rakyat, untuk macam belikan barang dapur, keperluan rakyat. Jadi kita buat cara di mana kita sambil bekerja, sambil itu kita membantu masyarakat. Okey, tak kira lah kaum Melayu ke, Cina ke, India ke, asalkan bila kita dapat information mereka tengah susah, kita salurkan bantuan dah. Alright, so thank you so much, thank you for supporting. Okey, saya pun nak end my live. Alright, so apa-apa anda boleh hubungi saya, apa-apa ada isu, saya akan bawa ke live saya. Anda boleh follow kita. Okey. Okey, selamat malam, salam perpaduan, salam tiga bangsa bersatu dan salam brotherhood. Thank you.